Selamat pagi anak-anak 3 Munshi Abdullah, Selasa 23 Jun 2020. Topik 6, sudut dan tangent bagi bulatan. Hari ini kita masuk kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. Jadi objektif pembelajaran hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran, dan kriteria kejayaan yang kita nak capai adalah dengan mengaplikasikan semua konsep sisi 4 kitaran yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, sebelum kita masuk pada soalan penyelesaian masalah, kita buat sedikit imbasan konsep yang telah kita pelajari dalam sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran, kalau kita tengok sisi 4 kitaran, keempat-empat bucu mesti terletak pada lilitan bulatan. Lepas tu kita tengok sudut yang bertentangan. A dengan B adalah sudut bertentangan. Jumlah sudut bertentangan ialah 180 darjah. Kalau yang ni pula sudut D dengan sudut C adalah bertentangan. Jadi C tambah D adalah 180 darjah. Okey. Satu lagi konsep yang telah kita pelajari ialah sudut peluaran. E ini ialah sudut peluaran sebab dia di luar sisi 4 kitaran. Dia adalah sepadan. Okay, maksudnya saiznya adalah sama besar dengan sudut pedalaman yang bertentangan. A ini adalah sudut pedalaman dan dia adalah bertentangan dengan sudut peluaran E. Jadi nilainya adalah sama. Itu yang telah kita pelajari bagi sesi yang sebelum ini. Jadi kita perlu menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tengok dulu soalan contoh yang pertama. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Raja di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran A, B, C, D dan garis lurus C, D, E. Hitung nilai A. Hitung nilai A. Okey. Mula-mula kita tengok segitiga A, B, C. Okey. Segitiga ini sama kaki. Bila dia sama kaki, jika di sini 48, maka di sini juga adalah 48 darjah. Dalam satu segitiga, jumlah sudut dalam satu segitiga ialah 180 darjah. Sudut pedalaman satu segitiga ialah 180 darjah. Jadi untuk mencari nilai A, maka 48 darjah tambah 48 darjah sama dengan 180 darjah. Maka A ialah 84 darjah. Maka A ialah 84 darjah. Okey, untuk mencari sudut B, kita tak perlu buat jalan kerja lagi. Kita tak perlu buat jalan kerja sebab B ialah sudut peluaran yang bertentangan dengan sudut A, pedalaman sudut A, sudut pedalaman A. Jadi secara automatik nilai A dan B adalah sama. Jadi B adalah 84 darjah. Jadi terus senaraikan nilai sudut B ialah 84 darjah sebab dia adalah sudut peluaran bertentangan yang sepadan. Okey, jadi kita gunakan beberapa konsep untuk selesaikan masalah yang diberikan. Baiklah, kita tengok seterusnya. Contoh yang kedua. Cuba lihat contoh yang kedua. Raja di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran P, Q, R, S dan garis lurus R, S, T. Hitung nilai sudut P, S, T. P, S, T ada di sini. Okay, P, S, T ada di sini. PST adalah bertentangan, sudut peluaran yang bertentangan dengan 4Y. Maka kita katakan sudut PST ini sama dengan 4Y sebenarnya.
4Y sebab dia adalah sudut bertentangan yang sepadan. Sudut keluaran dengan sudut pendalaman bertentangan yang sepadan. Okey. Konsep yang perlu kita gunakan dulu, sebab kita tak tahu nilai 4Y ni sama dengan berapa. Tetapi kita tahu bahawa 2Y tambah 4Y akan bersamaan dengan 180 darjah. Ini ialah sudut pendalaman sisi 4 kitaran yang bertentangan. Kita gunakan jumlah sudut sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran adalah 180 darjah. Okey, sudut pendalaman yang bertentangan. Sebab itu 4Y tambah 2Y sama dengan 180 darjah. 4 tambah 6 ialah 4 tambah 2 ialah 6Y. So 6Y sama dengan 180 darjah. 6Y ialah 6 darab Y. So 6 dibawa ke arah bertentangan akan menjadi bahagi. 180 bagi dengan 6, kita dapat Y sama dengan 30 darjah. Tetapi kita belum lagi menjawab soalan. Okay. PST adalah bersamaan dengan 4Y. Selepas kita dapat Y sama dengan 30 darjah, saya masukkan PST sama dengan 4 darab 30 darjah. Akan bersamaan dengan 120 darjah. Okay. Ini dengan ini adalah sama. Sama ada kita buat cara yang ini ataupun yang ini. Boleh diterima sebab benda ni adalah sama. Okey, buat mana yang lebih menyenangkan ataupun yang anda faham. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Kita tengok. Raja di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran KLMN dan garis lurus MNP. Itu nilai X dan nilai Y. Kita nak nilai X dulu, tetapi perlu tak kita buat jalan kerja? Okey, kita simak. Ada tak nilai yang sepadan? Ini ialah sudut peluaran, ini ialah sudut pendalaman yang bertentangan. Perlu ke kita buat jalan kerja untuk yang ini? Tak perlu. Sudut peluaran bertentangan dengan sudut pendalaman sisi 4 kitaran adalah sama, sepadan, itu sama nilai. Jadi bila kita lihat macam tu, kita dah boleh senaraikan nilai X sama dengan 75 darjah. Dia tidak ada jalan kerja. Kalau nak buat jalan kerja pun boleh, tetapi dia agak panjang lah. Tetapi oleh kerana kita dah belajar konsep sudut peluaran yang bertentangan adalah sepadan dengan sudut pendalaman ini, maka kita gunakan konsep ini terus. Sebab memang kita belajar kan sebelum ini. Jadi seterusnya kita nak mencari nilai Y. Okey, untuk mencari nilai Y kita kena gunakan konsep yang seterusnya ialah konsep yang ni pula. Nilai Y adalah sudut nilai Y adalah bertentangan dengan 66 darjah. Kita tahu bahawa sudut pendalaman yang bertentangan jumlahnya mesti 180 darjah. Jadi, kalau saya nak mencari nilai Y, saya gunakan 180 darjah tolak 66 darjah. So, saya dapat nilai Y 114 darjah. Okey, sebab sudut bertentangan, sudut pendalaman yang bertentangan, jumlahnya mesti 180 darjah. Jadi anak-anak, ini adalah tugasan kita untuk hari ini. Buku teks tingkatan 3, muka surat 149, uji minda 6.2D, jawab soalan 1, 3 dan 5. Okey, yang tiada buku teks bolehlah rujuk di dalam slide yang cikgu share dalam WhatsApp group ada dan juga Google Classroom pun ada. Okey, file ini. Okey. Kita tengok sedikit tips bagaimana kita nak menjawab soalan seperti ini. Raja di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran KLMP. Garis lurus KPN. KPN ialah garis lurus.
Okey, seterusnya dia beri kita KNM 48 darjah. Okey, di sini 48 darjah dan sudut NMP 35 darjah. Ini yang diberikan dalam soalan. Soalan suruh kita cari sudut MLK. Tengah-tengah dia apa? L. So sudut kita berada di L. M, L, K. Sudut berada di L sebab L adalah nilai tengah, huruf di tengah. So sudutnya adalah di sini. Okey, macam mana kita nak mencari nilai MLK? Langkah kerja pertama, kita boleh cari nilai sudut perluaran yang bertentangan. Katakan kita nyatakan dia sebagai nilai X. Nilai X. Okey, nampak tak? Ini ialah sudut perluaran. Sudut perluaran di luar sisi 4 kitaran. Okey, sudut perluaran ini bertentangan dengan sudut pendalaman. Okey, maksudnya X ini akan sama dengan MLK nilainya. Jadi macam mana kita nak mencari X? Gunakan konsep segi tiga. Ini ialah segi tiga. Betul tak? Jumlah sudut di dalam segi tiga mesti 180 darjah. So, bermaksud X tambah 48 darjah tambah 35 darjah sama dengan 180 darjah. So nilai X sama dengan 180 darjah. Positif bawa ke sana akan jadi negatif ataupun tolak. Tambah akan jadi tolak. Okey, so berapa nilai X? Tetapi adakah kita sedang mencari nilai X? Tidak. Tolong tulis balik. Oleh itu sudut MLK sama dengan berapa? Cikgu dah kata sudut MLK adalah sudut pendalaman yang sepadan dengan sudut perluaran X. Okey, jadi berapakah nilai MLK? Berikan jawapan, lengkapkan jalan kerja tersebut. Baiklah, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bagaimana kita nak menjawab soalan nombor 3? Dalam rajah di sebelah, sisi 4 kitaran ABCD terletak pada pusat O. Pada bulatan berpusat di O. Hitung nilai X. Nilai X ini ialah sudut perluarannya sebab dia duduknya di luar sisi 4 kitaran ABCD. Okey, dia letak di luar. So dia adalah sudut perluaran. Hitung nilai X jika CDE ialah garis lurus. Okey, dan BOD 158 darjah. Okey. Cuba lihat lingkup. Cuba lihat lingkup yang mencangkumi 158 darjah. Lingkupnya ialah lingkup BD. Nampak tak lingkup ini? Lingkup ini, lingkup BD juga mencangkumi sudut pada lilitan di A. Tengok, lingkup BD ini juga mencangkumi sudut pada lilitan di A. Apakah konsep yang kita nak gunakan? Katakan ini ialah sudut pada pusat. Ini ialah sudut pada lilitan. Sudut pada lilitan ialah separuh daripada sudut di pusat. So, sudut A akan bersamaan dengan
1/2 daripada sudut di pusat. So, berapa jawapan sudut A? Okey, sekarang kalau saya dah dapat sudut A, berapakah nilai X saya? Kalau saya dah dapat A, maksudnya saya dah dapat X. Sebabnya X ialah sudut peluaran yang sepadan dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Sudut peluaran yang sepadan dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Bermaksud kalau saya dapat nilai A berapa, saya sebenarnya dah dapat nilai X. Okey. Jadi lengkapkan untuk soalan nombor 3. Kita lihat nombor 5. Kita lihat soalan nombor 5. Bagi soalan nombor 5, kena baca baik-baik. Okey, diberi BCD 126. 126. Panjang lingkup AB sama dengan BC. AOD ialah garis lurus. Hitung nilai X. X ialah sudut yang sepadan sepadan dengan sudut di sini tau. Sudut peluaran yang sepadan dengan sudut B. Dia adalah sama saiz. Sudut peluaran, sudut bertentangan pedalaman yang sama ialah DB. Okey. So macam mana kita nak mencari jawapannya? Okey. So kita kena tengok kita kena lukis sendiri sebab AOD ialah diameter. Saya boleh lukis sendiri garisan A ke C. Okay. Kenapa saya nak lukis A ke C? Okay. Sebab saya nak mencari sudut ini. Sudut yang bertanda, katakan saya tandakan dengan warna merah, sudut ini. Okey. Sudut ini, sudut A ini adalah sama dengan sudut di sini yang cikgu tandakan dengan warna merah. Kenapa? Sebab panjang lingkup AB sama dengan CBC. So panjang ini juga adalah sama. Panjang bagi perentas ini A ke B, B ke C juga adalah sama saiz. Sebab lingkup yang mencangkumi ini adalah sama panjang. A ke B, lingkup AB sama dengan B ke C. Maka perentas yang dicangkuminya juga sama besar. Itu konsepnya. Okey. Jadi bila dia sama besar, sudut pada kaki ini sama dengan sudut yang bertanda merah. Dan kalau kita lihat, ini ialah diameter. Saya tahu sudut di sini mesti 90 darjah. Sebab dia dicangkumi oleh diameter bulatan. Katakan saya namakannya sudut yang berwarna merah ni A. Okey. Jadi untuk mencari nilai A, saya nak cari nilai A dulu Saya gunakan 126 darjah yang diberikan, saya tolak keluar 90 darjah. Dari mana datangnya 90 darjah ini? 90 darjah ini datang daripada sudut yang dicangkumi oleh diameter bulatan. Diameter. Dia membentuk sudut di sini, itu mesti 90 darjah. Okey, kalau saya ada macam ni, ini ialah diameter, katakan ini ialah diameter. Sudut yang dicangkumi oleh diameter dia mesti 90 darjah, 90 darjah sebab dia dicangkumi oleh diameter. Jadi saya akan tahu nilai sudut A ialah 36 darjah. Okey,
Sekarang, kalau saya tahu A 36 darjah, boleh tak saya cari sudut B? Sudut B. Boleh kan? Untuk cari sudut B, cuba lihat. Ini ialah segi 3. Ini ialah segi 3. Jumlah sudut di dalam segitiga mesti 180 darjah. Kalau saya nak mencari B, saya akan gunakan 180 darjah, tolak keluar 36 darjah, tolak keluar 36 darjah. Sebab saya dah tahu dah A 36 darjah. Kalau sini 36 darjah, di sini juga 36 darjah. Jadi saya akan tahu nilai B berapa. Cuba lengkapkan B berapa. Kalau saya dah tahu nilai B berapa, boleh tak saya cari nilai X? Boleh kan? Kalau saya dah tahu nilai B berapa, saya dah boleh cari nilai X. Sebabnya ialah sudut nilai X di sini adalah sudut peluaran dan dia sepadan dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Dia sepadan dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Maksudnya kalau saya cari B, saya akan tahu nilai X. Okey. So itu saja latihan untuk hari ini. Kita hanya ada 3 soalan. Tolong lengkapkan semuanya sekali. Dan itu saja untuk hari ini. Selamat belajar dan jaga kesihatan. Jumpa lagi pada hari Khamis.